Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, saudara-saudara yang saya kasih sekalian, apa khabar semua? Hari ni kita pakai baju serba gelap. Rasanya ramai yang dah lupa bahawa 2 tahun yang lalu pada 9 hari bulan Mei tahun 2018, kita telah ditumbangkan sebuah kerajaan Barisan Nasional yang menjaga kepentingan rakyat, yang mendahulukan rakyat, telah ditumbangkan dengan fitnah oleh rejim Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir dan rakan-rakan di AP dan PKR-nya. Jadi hari ini saya nak beritahu, Alhamdulillah, rejim Pakatan Harapan sudah pun dijatuhkan dengan penubuhan sebuah kerajaan yang dipanggil Perikatan Nasional, tapi namun ada implikasi-implikasi lain yang terpaksa kita hadapi. Jadi hari ini pertama kita kena bersyukur kerana akhirnya sebuah rejim yang tidak menjalankan amanahnya dengan baik, sebuah rejim yang telah pun memungkiri janji-janji yang telah dibuat sepanjang tempoh sebelum pilihan raya ke-14, sebuah rejim yang telah menindas hak istimewa orang Melayu, menindas agama Islam sebagai agama persekutuan, yang juga telah pun menindas apa yang dipanggil sebagai kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara dan juga Raja-Raja Melayu. Hari ini Alhamdulillah ianya dapat kita pulihkan serba sedikit. Namun apa yang nak saya cakap hari ni, yang saya lihat budaya fitnah ni tak berakhir. Budaya fitnah ni tidak berakhir. Dan hari ni sudah mula ada segelintir daripada orang Melayu yang telah membuat kesilapan, termasuklah yang 25% yang mengundi Pakatan Harapan dalam pilihan raya lepas. Hari ni sebahagian daripada mereka sudah kembali buat kerja lama. Ni saya nak beritahulah. Saya nak beritahu ada sebahagian daripada mereka telah kembali membuat kerja lama, iaitu dengan membiasakan diri dengan budaya fitnah. Okey. Hari ni ada macam-macam jenis fitnah. Sebelum ni kita lihat fitnah yang melibatkan macam-macam individu. Ada yang betul tentang orang Rohingya, ada yang tak betul tentang orang Rohingya, tapi tanpa disiasat ditularkan. Ada yang betul tentang apa yang dilakukan oleh Muzaffar daripada Jekyll, tetapi yang dihukum ialah keseluruhan keluarga. Islam tak pernah ajar kita disebabkan oleh satu orang yang buat silap, satu keluarga kita hukum. Ini tak betul. Tapi hari ni yang saya nak sebut ialah apabila orang Melayu sendiri sudah mula mengecam bila mana kerajaan, saya bukan sokong sangat kerajaan yang hari ini telah mengangkat seorang tokoh semburit negara, iaitu Azmin Ali. Walaupun Tan Sri Muhyiddin tidak memberitahu bahawa dia timbalan Perdana Menteri, mungkin ramai perlu tahu bahawa Azmin Ali lah seorang timbalan Perdana Menteri yang sebenar. Dia hari ini duduk di dalam pejabat sebagai timbalan Perdana Menteri punya pejabat Datuk Zahid lama. Dan dia hari ini sudah mula masuk ke Sri Satria, iaitu kediaman rasmi timbalan Perdana Menteri, yang bab bersekongkol dengan tokoh semburit, bersekongkol dengan mereka-mereka yang mempunyai masalah korupsi, masalah beberapa kes yang mereka hadapi. Yang ini saya tidak akan berkompromi. Yang ini tetap tak betul, saya akan cakap tak betul. Cuma hari ini saya nak betulkan sedikit bila mana orang Melayu ada yang sudah mula menyerang kerajaan Perikatan Nasional ni, kerana mereka tidak faham tentang isu BPN
yang mereka katakan hari ini, bahawa siapa yang telah memohon bantuan prihatin nasional, tetapi disebabkan mereka ini berdaftar dengan SSM, maka mereka tidak layak untuk mendapat bantuan prihatin nasional. Yang ini saya nak betul, bukan saya nak betulkan kerana saya mempertahankan kerajaan ni. Saya masih berpandangan bahawa sebuah kerajaan sewajarnya dibentuk melalui fresh election. Cuma hari ni fitnah ni, kita tak nak fitnah ni dilakukan baik oleh penyokong UMNO, baik oleh penyokong Pakatan Harapan. Tidak ada manusia yang sepatutnya mengambil pendekatan untuk membudayakan fitnah. Dan cara paling baik saya nak beritahu, saya lagi nak beritahu tentang BPN ni. Dulu masa kami di Kementerian Kewangan, ada timbul isu yang sama, iaitu mereka yang tidak mendapat bantuan BRIM kerana kononnya ada SSM. Saya nak beritahu, sebenarnya bukan kerana kamu mempunyai pendaftaran di SSM kamu tidak layak. Tidak layak, bukan. Sebenarnya apa yang berlaku ialah pertama, ada di antara yang mendaftar dengan SSM, mereka declare income tax dan hasil pendapatan mereka melebihi daripada dulu, bawah pendapatan isi rumah melebihi daripada 4,000. Jadi tak layak untuk ni. Itu bagi yang declare. Tetapi rata-rata ada yang buka pendaftaran SSM, tetapi mereka tidak merasmi, mereka tidak menutup akaun tersebut. Maknanya mereka tidak menutup pendaftaran perniagaan tu, menyebabkan kerajaan merasakan mereka masih berniaga dan mereka mempunyai untung. So bila mereka dah daftar SSM, mereka sepatutnya declare. Jadi ada yang bertanya kepada saya, macam mana makcik jual goreng pisang, makcik jual goreng pisang yang tak declare LHDN, macam mana mereka ni pun tak dapat bantuan prihatin. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang berlaku ialah kalau kita tak ada akaun pun, kita masih boleh declare dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Macam mana cara dia? Bawa akaun syarikat, pergi ke Lembaga Hasil Dalam Negeri. Lembaga Hasil Dalam Negeri akan tengok akaun anda. Kalau siapa tak ada akaun, boleh bawa akaun peribadi. Boleh bawa akaun peribadi, di mana dengan akaun peribadi tu, LHDN akan tengok pendapatan kamu sepanjang tempoh 3 bulan. Contoh orang jual goreng pisang tadi, berapa banyak jumlah duit masuk, berapa banyak jumlah duit keluar. Different tu, mereka akan ambil different tu sepanjang tempoh 3 bulan. Angka yang paling rendah, itulah yang akan dikira sebagai pendapatan. Nampak? Mereka cuba nak pastikan bahawa seberapa ramai yang mungkin akan memperolehi bantuan BRIM dulu. Jadi ini antara sebab yang menyebabkan ramai orang tidak memperolehi BPN. Jadi belum terlambat. Dalam tempoh rayuan ini, pergilah ke Lembaga Hasil Dalam Negeri, cuba untuk memastikan bahawa anda declare dengan income tax, pendapatan sebenar tu. Kalau tak ada bank account yang syarikat punya, bawa sendiri punya, account yang mungkin buku, dalam bentuk buku ataupun ASB, ataupun bawalah account yang anda ada, tabung haji ke apa, supaya ianya boleh membuktikan bahawa pendapatan anda adalah sekian-sekian banyak. Kerajaan akan ambil daripada 3 bulan pendapatan punya difference tu, dia akan ambil yang paling rendah untuk dijadikan sebagai rujukan. Itu je lah. Jadi pertamanya saya nak beritahu, bila anda mendapat berita, sebelum marah, sebelum melenting, pastikan anda siasat sama ada berita itu benar ataupun tidak. Okey, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.